Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada anak didik cikgu sekalian. Cikgu doakan semoga semua orang berada dalam keadaan sihat sejahtera dan menjaga kesihatan diri ya. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan lagi bab 9 garis lurus siri yang ketujuh. Sekarang ni pada siri ini berkaitan dengan soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Daripada latihan-latihan yang telah kamu lakukan, kamu telah memahami satu persatu konsep berkaitan dengan garis lurus. Jadi soalan kali ini dia melibatkan konsep-konsep itu, dia bergabung untuk kita selesaikan masalah bagi soalan-soalan yang diberikan. Okey, jadi sila rujuk modul muka surat 126 dan 127. Jadi terdapat 7 soalan yang perlu diselesaikan. Dan cikgu harapkan pelajar telah melihat soalan-soalan ini dan juga telah mencuba menjawab soalan ini. Dan sekarang cikgu akan tunjukkan langkah kerja bagi setiap soalan dan pelajar boleh menyemak jawapan masing-masing. Kita mulakan dengan muka surat ke-26. Soalan yang pertama. Garis lurus dengan persamaan 2x tambah 3y sama dengan 12. Memotong paksi x di A dan paksi y di B. Cari koordinat-koordinat bagi titik A dan B. Jadi daripada soalan, kita nak selesaikan. Kita buat lakaran dulu. Bagaimana situasi tersebut. Diberi satu garis lurus, 2x tambah 3y sama dengan 12 memotong pada paksi x. Ini paksi x, ini adalah paksi y. Dia memotong paksi x pada ataupun di A, dan paksi y di B. Persamaan garis lurus itu 2x tambah 3y sama dengan 12. Sekarang soalan minta dapatkan koordinat A, A ni titik. Dan koordinat B, B juga titik. Daripada situasi ataupun keadaan titik ini, kita dah boleh tahu bahawa bagi koordinat A, titik A, koordinat x dan y, kita tahu bahawa di A ni y-nya sama dengan sifar. Dan pada titik B, nilai x-nya adalah sifar. Jadi kita perlu cari bagi titik A apakah koordinat y, apakah koordinat x, dan bagi titik B apakah koordinat y. Jadi kita buat kaedah ganti. Jadi kita boleh tulis BA y sama dengan sifar. Ambil persamaan. Kita selesaikan. Gantikan y sama dengan sifar. Kita kira x sama dengan 6. Kita kira lagi di B. Di B, x sama dengan sifar. Kita gantikan x sama dengan sifar dalam persamaan garis lurus. Sorry, 12.
kita selesaikan, kita dapat Y sama dengan 4. Okey, maka koordinat titik A ialah 6 sifar dan koordinat titik B ialah sifar 4. Okey, jadi ini caranya untuk kita selesaikan soalan nombor 1 Okey, kita pergi ke soalan yang kedua. Okey, lukis garis lurus bagi persamaan yang berikut. Okey, persamaan yang pertama, okey, Y sama dengan 3X tambah 1. Okey, bagaimana kita nak lukis? Cara nak lukis. Okey, mudah saja. Okey, kita tentukan nilai X. Kita bina satu jadual. Okay, kita pilih sekurang-kurangnya 3 titik ataupun 2 titik pun dah mencukupi untuk kita melukis. Okey, jadi untuk kita bina, okey, kita kena bina jadual. Kita saja bina jadual. Okey, kita ambil nilai yang mudah. Katalah, okey, cikgu ambil dua nilai saja. Okey, bila X sifar dan juga X1. Okey, sekarang ni kita nak cari sebab bila kita dapat cari Y, baru kita boleh plotkan titik kan, dan kita boleh sambungkan titik antara titik ke titik untuk bina garis lurus. Okey, sekarang ni kita nak cari berapa Y bila X sifar. Jadi gantikan. So maksudnya kita buatlah persamaan. Okey, apabila X sama dengan sifar, nilai Y1 apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 4. Okey, jadi gunakan dua titik ni untuk kita bina garis lurus. Okey, jadi kita boleh plotkan. Sekarang ni sifar 1. Sifar 1. Okey. 1, 4. Okey, dan kita bina, sambungkan titik ke titik, jadi kita dapat garis lurus. Okey, sama juga untuk B, Y sama dengan negatif 2S tambah 3. Okey, kita boleh pilih berapa titik lah. Tapi pastikan titik tu, maknanya bila kita plotkan graf, nilai tu boleh masuk. Boleh dimasukkan. Okey, kita ambil juga nilai yang sama juga. Okey, sifar 1 kita kira. Okey, apabila X sama dengan sifar, Y sama dengan 3.
apabila X sama dengan 1, dapat 1. Jadi kita plotkan titik pertama. sifar 3. 1, 1. 2 titik ni sambungkan. Nanti kita akan dapat garis lurus. Itulah caranya ya. Kita teruskan lagi. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ialah garis lurus Y sama dengan MX tambah C adalah selari dengan garis lurus Y sama dengan 3X tambah 2 dan melalui titik 1, 2. Cari nilai M dan C. Ini adalah berkaitan dengan garis lurus yang selari. Kena ingat balik. Berkaitan konsep garis lurus selari. Apa yang pelajar kena tahu konsep? Kita kena tahu, kita kena faham. Apabila garis lurus, dia selari. Ada dua persamaan di mana kedua-dua persamaan garis lurus itu kecerunannya adalah sama. Jadi kita nak selesaikan soalan. Kita biasakan kita biasakan dengan melukis. Kita binalah situasi kita lukis. Ada garis lurus. Dia selari. Jadi kita labelkan garis lurus yang garis lurus persamaan yang pertama di 3X tambah 2. Satu lagi persamaannya Y sama X tambah C di mana ada satu titik pada garis lurus itu. Titiknya, koordinatnya 1, 2. Soalan minta dapatkan cari nilai. Cari nilai M dan nilai C. Maknanya pada persamaan garis lurus yang kedua ni. Nilai M dan juga nilai C. Langkah pertama adalah pelajar perlu dapatkan nilai kecerunan bagi persamaan garis lurus yang kedua ni. Kita dapatkan daripada persamaan garis lurus yang pertama ni. Jadi persamaan pertama ni kita bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C. So kita boleh buat satu hubungan lah. Maknanya kita tahu bahawa ini pada lakaran kita tahu konsepnya kecerunan M1 sama dengan M2 ataupun kecerunan bagi garis lurus pertama sama dengan garis lurus yang kedua. Langkah pertama cari kecerunan. Cari kecerunan daripada Y sama dengan 3X tambah 2. Bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C. Didapati
M tu sama dengan 3. M sama dengan 3. Yang kedua. Okey, apa langkah yang berikutnya? Sebab dah dapat kecurunan, okey, M3 ni maknanya ni lah. Maksudnya nilai M2 ni sama dengan M1 sama dengan 3. So M2 ni sama dengan 3. Okey, sekarang ni kita fokus kepada persamaan garis lurus yang kedua ni. Okey, apa kita nak cari pula? Kita dah dapat nilai M kan? M ni kita dah dapat. Okey, kita cari C. Okey, langkah kedua. Okey, cari. Okey, kamu boleh lah dalam langkah kerja kita boleh kata tentukan ke kan? Kataan cari. Boleh tulis tentukan ataupun dapatkan. Okey, maksudnya kita ada penjelasan. Okey, langkah kerja tu apa yang kita dapatkan? Okey, jadi kita cari apa? Okey, C tu apa? Maksudnya pintasan Y. Okey, cari pintasan Y iaitu C. Okey, buat kaedah ganti. Okey, kita ganti. Apa kita ganti? Kita ganti sebab kita dah dapat nilai M. Dan juga kita dah tahu titik kan? Dah diberi titik, satu titik ni. Jadi titik ni, okey, kamu labelkan. Okey, labelkan. Okey, maknanya ini. Okey. 1, 2. So, X1, Y2. Okey, gantikan. Okey, gantikan M sama dengan 3. X sama dengan 1. Dan Y sama dengan 2. Okey, dalam persamaan garis lurus yang kedua. Tadi persamaan garis lurus kedua tu diberi Y sama dengan MX tambah C. Alright, okay. So, Y sama dengan 2. So, M 3. Sebab kita ganti, kita buat kurungan. Okay, nilai X1. Kita akan dapat C ya. Dari C. So, 3 kat 1, 3 tambah C. So, 2 sama dengan, kita selesaikan. So, nilai C kita akan dapat. Okay, soalan minta nilai M dan C. So, jadi kita dapat M sama dengan 3 dan nilai C tu sama dengan negatif 1. Okay, selesai soalan yang ke-3. Okay, kita nak pergi soalan yang ke-4. Okey, soalan keempat, diberi X dan Y adalah positif. Cari dua titik X, Y yang menepati persamaan 5X tambah 3Y sama dengan 28. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Okey, maknanya kan kita kena maksudnya kita kena cari apakah nilai X dan nilai Y itu bila kita gantikan dalam persamaan dapat nilai 28. Itu maksudnya. Okey, jadi kan maksudnya nilai X dengan Y ni dia adalah dia adalah titik dia titik. So maksudnya X dengan Y ni koordinat. Maknanya bila X apakah nombor tu dan Y apakah nombor itu bila ganti dalam persamaan dapat 28. Okey, jadi macam mana cara kita nak selesaikan? Okey, kalau tengok soalan, okey, dia tak ada langkah yang khusus.
Tapi kita boleh selesaikan melalui kaedah cuba-cuba jaya. Macam mana kita nak buat kaedah cuba-cuba jaya ni? Okey, kalau pada ikut cara cikgu lah. Okey, cikgu akan bina satu jadual. Okey, bina satu jadual. Jadual nilai X dan Y. Okey, sekarang ni kita tentukan dululah nilai X tu. Okey, katalah kita ni kaedah cuba-cuba jaya, maksudnya kalau tak berjaya kena cuba lagi. Sampai kita ganti, kita akan dapat nilai nilai tu bersamaan dengan 28. Okey, masuk dalam persamaan. Jadi kita masuklah, katalah cikgu pilih okey, ada nilai X ni ada 6 nilai. So cikgu ambil nilai 1, X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sekarang ni cikgu ambil X tu ada 6 nilai, 1 hingga 6. Jadi bila cikgu gantikan dalam persamaan, cikgu nak tengok nilai apakah okey, bukan. Kita maksudnya bila kita macam ni, kita tak cek nilai Y. Maksudnya kita tentukan okey, nilai X dengan Y tu supaya nanti bila kita ganti, kita akan dapat nilai tu bersamaan dengan 28. Okey, jadi mungkinlah okey, Y ni cikgu rumble cikgu tetapkan mungkin cikgu letak sini 2 ke, cikgu letak sini 6, sini 3, 4, okey 1. Berapa lagi? 1, 2, 3, sini 5 lah. Okey. Jadi persamaan tadi, okey, persamaan tadi 5x tambah 3y sama dengan 28. Okey, jadi kita kira satu-satu. Okey, bila satu persatu. Okey, sekarang ni untuk yang pertama ni bila x1 y2. Jadi kita gantikan. Okey, 5 1. Okay, ni boleh congak je sebenarnya juga boleh congak juga. Kita nak check je. Okey, y 6. Okay, sama dengan 28. So 5 tambah 18. Okey, sepatutnya dapat 28 kan, tapi 15 betul ke cikgu kira ni? Cikgu silap pula ni. Mana tadi? Sekejap. Kita 2. Oh, 6 pula. Ya Allah. Sekejap. Silap kira. Ini 2 sebenarnya. Sekejap. 5. Okay, persamaan. 5, 1, 3, Y2. Okay. 6 sepatutnya. 6. Okay, so 5 campur 6, 11 kan? So, dia tak sama dengan 28. Okay, jadi sini 11. Okay, maknanya kita kena cuba lagi. Okay, cuba lagi. Kita cuba. Okay, sekarang ni lagi. Kita ganti lagi. Okay, bila X2. Okay, tambah Y. Sekarang ni kita letak 6 kan? Okay. 3, 6. Okay, sama tak dengan 28? So, 10. Tambah 18. Okey, so tambah 18, 28. Sama. Persamaan sebelah kiri dengan kanan sama. Okey, maknanya dah dapat satu titik dah. Okay, titik yang pertama 26. Okay, kita kena dapat satu lagi. Kita kena usaha lagi. Okey, kita sambung lagi kira. Bila X3, Y pun 3. 15 campur 9, 24. 24 tak sama dengan 28. Okay, cuba lagi. Bila X4, Y4.
apa tu? 20 campur 12, 32. 32, okey, dia tak sama kan dengan 28. Okey. So, ni bukanlah. Okey, ni bukan. Tapi kita masukkan juga dalam jadual ni. Maksudnya ni 32. Okey, kita cuba lagi. Kena usaha lagi. Okey. 5x tambah 7y sama dengan 8. So, bila x sama dengan 5 tambah 3y sama dengan 1. 25. Kita dapat 25 campur 3, 28. Okay. Okay. So, kita boleh stop lah. Kita boleh berhenti lah sebab kita dah dapat kan. Nilai sama. Okay. Bila pada apa? Pada bila x sama dengan x 2, y 6 dan x 5, y 1. Okay, jadi kita boleh dah buat kesimpulan. Okay. Maksudnya kita dapat maka dua titik tersebut ialah 6 dan 5, 1. Okey, itu cara penyelesaian dia. Okey, cikgu teruskan lagi ya muka surat yang berikutnya. Okey, muka surat 127. Okay, soalan pertama, raja di sebelah menunjukkan sebuah segi empat selari, OABC. Okay, cari persamaan garis BC, garis BC dan koordinat C. Okay, segi empat selari maknanya ada dua sisinya selari, garis selari. Okay, jadi dia ada kaitan dengan konsep garis selari. Okay, bila garis selari, kecerunannya adalah sama. Okey, jadi kita kena dapatkan kecerunan dulu. Okey, tengok pada gambar rajah. Okey, kita dapat kecerunan kan? Kita nak ambil garis mana? Okey. Selalunya dia bagi persamaan kan, tapi dia tak bagi persamaan. Tapi kita boleh dapatkan. Caranya macam mana? Okey. Fokus kepada garis garis OA ni. Okey, garis OA kita ada titik O, ada titik A. Okey, titik O ni sebenarnya dia berada pada asalan. Jadi kita boleh tahu dah koordinatnya adalah sifar-sifar. Okey, jadi langkah yang pertama adalah dengan mengira kecerunannya. Okey, kecerunan kita kira dulu. Okey, jadi dari sini kita boleh binalah satu persamaan. Okey, maknanya M OA sama dengan M BC. Okay, so langkah yang pertama, tentukan kecerunan. Kecerunan, nak dapatkan kecerunan daripada, sebenarnya dia beri dua titik. Okay, boleh ingat tak cara? Kita guna kaedah yang mana satu? Kita gunakan kaedah formula. Okay, formula kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per F2 tolak F1. Okay, jadi kita boleh
label lah. Okay, so ini X1, Y1, X2, Y2. Okay, kita gantikan. Okay, X1, Y1, X2, Y2 Okay, so sifar tolak 6 per sifar tolak 12. Dapat betul tak? Ya, sekejap negatif. Ya. Dapat negatif 6 per negatif 12. Boleh dipermudahkan dapat 1 per 2. So, maksudnya kecerunan BC ni adalah 1 per 2. Langkah yang seterusnya. Bila dah dapat kecerunan. Langkah yang kedua. Untuk dapat persamaan bagi rule BC tu, maknanya kita kena dapatkan pintasan. Cari, tentukan pintasan Y, iaitu C. Tentukan pintasan Y, iaitu C. Bagi garis lurus. Garis lurus apa? Garis lurus BC. Kita dah dapat tadi kan nilai kecerunan tadi. So gantikan M sama dengan berapa? Nilai M tadi 1 per 2. Dan diberi titik dia ada satu titik, diberi titik B tu. Titik B tu koordinat X dia adalah 12. X sama dengan 12 dan Y sama dengan 10. Kita cikgu tunjuk balik. Yang ni tadi, ini. So, maksudnya X, ni Y ya. So, dalam, masukkan dalam persamaan umum. Y sama dengan MX tambah C. So, Y 10, M 1 per 2, X 12 tambah C. Maknanya 1 12 bagi 2. Dapat 6. C sama dengan 4. Jadi kita dah dapat dah yang ketiga. Kita dah tahu nilai C dah ada dah. Baru kita boleh bina persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus BC ialah Y sama dengan nilai M 1 per 2 X. Nilai C tambah 4. Dah dapat ya. Sekarang ni koordinat titik C. Kita tengok balik gambar rajah ya. Ni titik C. Kita dah tahu persamaan dia adalah garis lurus BC 1 per 2X tambah 4. 4 tu bermaksud apa? Pintasan, maknanya di mana garis itu memotong pada paksi Y. Maka bagi titik C ni kita dah tahu dah. Koordinat XY. Koordinat C ni koordinat X dan Y. Maknanya Y ni sama dengan 4. Daripada persamaan garis lurus tadi. Dan pada gambar rajah, kita juga tahu pada titik C ni maknanya ia adalah di mana nilai X dia adalah sifar. C ni. Maknanya bacaan bagi titik C ni adalah sifar 4. Automatik dah boleh dapat dah. Daripada gambar rajah tu. Jadi maka
Okey, yang keempat. Nak kasi 4 lah. Maknanya daripada gambar rajah tadi. Okey, kita tulislah bagi penerangan. Okey, daripada gambar rajah. Diketahui. X sama dengan sifar. Y sama dengan 4. Maka koordinat C ialah 0, 4. Okey, yang 4 ni maknanya kita boleh tulislah apa kita cari ni. Maknanya tentukan koordinat C. Jadi kita bagi penerangan ni. Daripada gambar rajah diketahui X sama dengan sifar, Y sama dengan 4. Maka koordinat C ialah sifar 4. Okey, sekarang ni kita teruskan ke soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang kedua. Okey, dalam rajah di sebelah. Okey, sebelah ni AB ialah selari. AB adalah selari dengan PQ. Diberi kecerunan AB 1/2. Alright. Okey. Cari nilai K. Okay, nilai K dan persamaan garis lurus PQ. Alright. Dia dah bagi kecerunan dan dia dah bagi koordinat A dan B. Jadi kita dapatkan nilai K dan menggunakan formula kecerunan melibatkan 2 titik. Okey, di formula dia, okey. Untuk A nilai K. Okay, kita tulis formula kecerunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, labelkan X1, Y1, X2, Y2. Kita gantikan Y2 K tolak 2 per X2 6 tolak sifar. Okay, nilai kecerunan 1/2. Okay, kita selesaikan lagi 1/2. So K tolak 2 per 6 tolak sifar 6. Okay, kita buat kaedah darab silang. Kita selesaikan nak cari nilai K. 6 2 kurungan K tolak 2. Okay, kita kembangkan dapat 2K tolak 4 6. Pindahkan negatif 4 pindah pada persamaan sebelah 6 tambah 4 persamaan sebelah kiri. K tolak 4 2K 6 tambah 4 10 2K. K sama dengan K sama dengan 10 bagi 2. Nilai K sama dengan 5. Okey, bagi persamaan garis lurus garis lurus PQ. Okey, persamaan garis lurus PQ. Okay, kita tahu, okey, untuk MPQ, okay, kita persamaan dulu. Okey, untuk B okey.
Kita tahu M garis lurus PQ, MPQ sama dengan MAB, dia sama dengan 1/2. Okey, kemudian apa? Kena tentukan. Ingat lagi tak langkah dia? Kecuali dah tahu, kena cari nilai C. Okey, tentukan pintasan Y. Pintasan Y iaitu C. Okey, macam mana cari C? Langkah kerja, kena ganti. Okey, ganti apa? Gantikan nilai M. Okey, sama dengan 1/2. Okey, dan diberi koordinat kan? Okey, koordinat X sifar 8. Okey, jadi X sama dengan sifar dan Y sama dengan 8 dalam Y sama dengan MX tambah C. Okay, so gantikan. So Y, nilai Y tadi 8, nilai M 1/2, nilai X sifar, nak cari C So berapa tu? Okay, sifar tambah C 8. So dapat 8 sama dengan C sama dengan 8. Okay, jadi nilai C dah ada. Okay, bolehlah kita buat persamaan garis lurus. Okay, jadi maka persamaan garis lurus Y sama dengan nilai M 1/2 X tambah 8. Okay, itu jalan kerjanya. Okay. Okay, yang terakhir. Okay, soalan yang ketiga. Okay, dalam rajah di sebelah, garis lurus Y sama dengan MX. Okay, dia bersilang dengan garis lurus PQ. Okay, DH. Sini titik ya. Merupakan titik. Okay, cari nilai M dan cari persamaan garis lurus PQ. Okay, untuk dapatkan nilai M, okay, garis MX tu dia melalui titik H 63. Okay, kita gantikan je dalam persamaan. Okay, untuk A, okay, Y sama dengan MX. Okay, melalui titik H 63. Y sama dengan MX. So, X, Y. Okay, Y 3. Nilai X 6. Nilai M 3/6. M sama dengan 1/2. Okay. So, kecerunannya adalah 1/2. Okay, kita dah selesaikan A. Okay, persamaan garis lurus PQ.
Okey, garis lurus PQ Okey, titik H dah tahu 63. Okey, garis lurus PQ. Oh, okey. Bagi garis PQ, okey. Ini garis lurus, okey. Ini bukan konsep garis selari. Okey, tapi kita boleh dapatkan kecurunan dia. Okey, asalkan ada dua titik pada garis lurus PQ tu. Okey, jadi dalam gambar rajah sebenarnya dah ada dah dua titik tu. Okey, dua titik tu adalah kita gunakan titik H, okey, koordinat dia 63 dan koordinat titik P tu 8 sifar untuk dapatkan kecurunan. Okey, jadi kecurunan kita kena cari dulu. Okey, jadi untuk B, langkah yang pertama maknanya tentukan kecurunan. Kecurunan daripada formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, macam biasalah. Okey, cikgu suka melabel. Okey, supaya kita tak salah. Okey, tak kisah mana-mana. Okey, mungkin cikgu nak namakan ni H ni pada titik pertama jadi X1, Y1, X2, Y2. Okey, kita gantikan. Okey, Y2 sifar tolak 3 per 8 tolak 6. Okey, dapat negatif 3, 8 tolak 6, 2. So, negatif 3 per 2. Negatif 3 per 2 kecerunannya. Okey, lepas dapat kecurunan, kita kena dapatkan C. Kita kena dapatkan C kan. Okey, kita dapatkan C. Okey, kita boleh kita ambil lah titik tu. Titik sebab garis PQ kan. Okay, ni garis PQ. So titik P lah. Kita boleh ambil titik P. Okey, jadi yang kedua tentukan pintasan X pintasan Y iaitu C. Okey, gantikan M sama dengan negatif 3 per 2. Okey, X 8 dan Y sama dengan sifar dalam persamaan umum Y sama dengan MX tambah C. So, Y sifar M negatif 3 per 2. Okey, X sama dengan 8. Jadi, kita selesaikan. Okey. Kita dapat negatif 12 tambah C. Jadi, kita akan dapat. Okey, macam mana ni? Kita nak selesaikan ni. Kita akan dapat negatif C kan? Bukan negatif C. Daripada sini, macam kita selesaikan lagi ni. Okey, kita pindahkan. Kita pindahkan C ni. Bila pindahkan C ni kanan ke sebelah kiri, okay, apa yang berlaku? Okay, dia akan jadi negatif C. Negatif C sama dengan negatif 12. Okay, kita nak C tu positif. So, C maknanya pindah negatif 12 bahagi negatif 1. So, C sama dengan 12 positif. Okay, C sama dengan 12. Okay, bila dah dapat nilai C, okay, kita dah boleh dah bina persamaan dia. Sambung atas Sambung.
Yang kedua lah. Kedua. Okey. Ini persamaan garis lurus PQ gelap Y sama dengan kesyurunan tadi berapa? Negatif 3/2X nilai C tambah 12. Okey, jadi inilah ya jawapannya persamaan garis lurus PQ. Okey, para pelajar sekian, itulah caranya ya bagaimana untuk menyelesaikan masalah ya soalan-soalan yang melibatkan persamaan garis lurus. Okey, jadi cikgu harapkan kamu telah dapat ya memahami dan harapnya menguasai konsep-konsep matematik, konsep-konsep topik dalam bab ini, bab garis lurus. Okey, insya-Allah nanti kita jumpa lagi. Kita akan selepas ni kita akan bincang ya soalan-soalan bab-bab yang lepas. Jadikan ni sebagai soalan ulang kaji. Jadi cikgu harapkan kamu semua sentiasa kekalkan motivasi untuk belajar dan sentiasa tabah menghadapi cabaran. Kita sama-sama tabah dan sentiasa bersikap positif ya dalam kehidupan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih dapat mengikuti pembelajaran cikgu pada hari ini. Jumpa lagi.